الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, yang dengannya kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan soal jawab agama. Soal jawab agama. Ayuhal ikhwatul aizza, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Allazi yaqtanimu waqtahu fil a'malis salihati aflaha wa sa'ida fid dunya wal akhirah. Mereka yang dapat menyusun waktunya dengan baik dalam melakukan amal-amal soleh, itulah orang yang berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Apa maksud dia? Maksudnya orang yang menyusun hidupnya dengan baik. Katakanlah dia menyusun waktu dia, ada waktu untuk mencari rezeki, ada waktu untuk datang ke masjid, ada waktu untuk belajar agama, ada waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk bersendirian pada waktu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang-orang ini adalah orang yang berjaya dibanding dengan mereka yang tak pandai menyusun waktu. Dihabiskan hari-hari dengan perkara-perkara yang keduniaan semata-mata. Tak ada dalam diri mereka berkaitan dengan perkara akhirat. Itu dipanggil orang yang rugi. Wa man adha'a waqtahu wa umruhu wa taraka al-'amala as-salihah faqad khaba wa khasira. Sesiapa yang mensia-siakan waktunya dan umurnya dengan meninggalkan amal soleh, itulah orang yang mendapat kecelakaan dan orang yang mendapat kerugian. Amal manusia ada dua jenis. Yang pertama, dia nampak akhirat. Yang kedua, tak nampak akhirat. Orang yang nampak akhirat, dia akan melakukan amal-amal soleh sebagai jaminan di hari akhirat. Orang yang tak nampak akhirat, dia tak nampak. Maka bagi dia, amal soleh itu bagi dia tak ada apa-apa kan. Wa qala asy-syair, berkatalah penyair Arab, naharuka ha'imun wa lailuka na'imun kadzalika fid dunya ta'ishul bahaimu. Naharuka ha'im, siang hari ini kamu sibuk pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Wa lailuka na'imun, malam hari kamu tidur. Kadzalika fid dunya ta'ishul bahaimu, begitulah cara kehidupan binatang di dunia. Kan binatang kan sibuk dengan cara dia, malam dia tidur kan. Jadi manusia ni kalau sibuk mencari dunia semata-mata, tak nak kerja akhirat, siang hari dia sibuk, malam tidur. Siang hari dia sibuk, malam tidur. Itulah umpama binatang. Seperti itu penyair Arab mengumpamakan orang-orang yang tak ada masa untuk datang mendengar majlis-majlis ilmu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini, illa lahwun wa la'ib, melainkan suatu perkara yang permainan dan keseronokan. Wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Sebab apa Allah Ta'ala kata kehidupan dunia ni, negeri akhirat ni merupakan negeri yang tempat hidup yang sebenar-benarnya, kerana kehidupan dunia ada mati,
kehidupan akhirat tak ada mati. Itu beza di antara kehidupan yang dunia dengan kehidupan yang akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Okey. Muslimin dan muslimat sekalian, sekarang kita masuk bahagian soal jawab agama. Dan bahagian pertama ni saya akan masuk bahagian perbincangan berkaitan dengan solat dahulu. Okey, yang pertama, ma huwa fadlul amali soleh? Apakah kelebihan amal soleh? Kenapa kita kena lakukan amal soleh? Awalan, yang pertama, dukhulul jannati bi hidayatillahi ta'ala li ibadihi salihin bi imanihim wa salahi a'malihim. Amal soleh ni kepentingannya yang pertama, dukhulul jannah, syarat untuk masuk ke syurga. Jadi kalau orang tu tidak ada amal soleh, maka tak ada peluang untuk dia masuk ke syurga. Jadi nak masuk ke syurga ni, dia wajib ada amal soleh. Bihidayatillahi ta'ala, dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ibadihi salihin, kepada hamba-hambanya yang soleh, biimanihim, dengan iman mereka, wasalahi a'malihim, dan amal-amal soleh yang mereka lakukan. Wattamattu bima fil jannati minan na'im, dan berseronok dengan apa yang mereka dapat, nikmat yang sempurna di dalam syurga. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa penghuni syurga ni diberi nikmat yang sempurna, yang daripada awal sampai akhir memang tak perlu kepada nikmat lain. Cukup dengan nikmat yang diberikan itu merupakan nikmat yang paling sempurna. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim, Tuhan mereka memberi hidayah kepada mereka dengan iman yang ada pada mereka, tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, mengalir di bawah mereka sungai-sungai dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Jadi maknanya syarat untuk nak masuk ke syurga ini wajib ada amal soleh. Sanian, yang kedua, al-hayatu tayyibatu fid dunya wa nuzulul khairat samaratun min samaratil amali salihah. Yang kedua, orang yang melakukan amal soleh ini adalah orang yang mendapat menjalani kehidupan yang baik semasa di dunia. Kita bayangkan suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang soleh, itulah dipanggil keluarga yang mendapat al-hayatut tayyibah, kehidupan yang bahagia. Dibandingkan dengan mereka yang suami tak sembahyang, isteri tak sembahyang, anak-anak tak kenal agama. Jadi keluarga tu keluarga yang memang bukan keluarga yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa nuzulul khairat, dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, samaratun min samaratil amali salihah, sebagai hasil daripada melakukan amal-amal soleh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, sesiapa yang melakukan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, dalam keadaan yang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan hidupkannya dengan kehidupan yang bahagia, dengan kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi syarat untuk kita nak dapat kehidupan yang bahagia, wajib melakukan amal soleh. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita kan, berlakunya perceraian, kita tengok orang tu kahwin atas dasar cinta kan, orang tu kahwin atas dasar kaya kan, setahun 2 tahun bercerai, setahun 2 tahun bercerai. Kalau kita tengok di pejabat agama, setiap hari adanya pasangan yang ingin bercerai. Kerana apa? Kerana tidak ada keberkatan hidup. Jadi nak mendapat keberkatan hidup ini, wajib ada amal soleh dalam keluarga tersebut.
Salisan, yang ketiga, al-amalus salihu sababun fi najatil abdi minal khasair. Amalan soleh adalah sebab seseorang itu tidak mendapat kerugian. Dia buat amal soleh, untung. Dia mendapat amal soleh, untung. Wa sababun fi takfiri az-zunubi was-sayyi'at. Dan amal soleh lah yang menyebabkan dosa-dosa akan terhapus. Sebagaimana kita telah bincang pada satu ketika dahulu, dosa di antara zuhur dengan asar dihapuskan dengan sembahyang asar berjamaah. Dosa antara asar dengan maghrib dihapuskan dengan sembahyang maghrib berjamaah. Dosa antara maghrib dengan isyak dihapuskan dengan sembahyang isyak berjamaah. Dosa antara isyak dengan subuh dihapuskan dengan sembahyang subuh berjamaah. Dosa antara subuh dengan zuhur dihapuskan dengan sembahyang zuhur berjamaah. Jadi maknanya kita buat amal soleh ini, di samping kita mendapat pahala, maka dosa-dosanya berguguran jatuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan beriman terhadap apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan itulah merupakan kebenaran pada Tuhan mereka, kaffara anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan memperelokkan keadaan mereka. Jadi maknanya keadaan mereka ini diperelokkan, dosa mereka dihapuskan dengan kita melakukan amal-amal yang soleh. Muslimin dan muslimat sekalian, soalan yang kedua, ma ta'rifus solah? Apakah ta'rif kepada solat? Apa itu sembahyang? As-salatu lughatan hiya doa aw doa bil khair. Sembahyang dari segi bahasa dengan makna doa. Sebab tu kita tengok kan, sembahyang jenazah ini daripada awal sampai akhir itulah doa untuk si mati. Kalau kita tengok, kalau kita sembahyang di negara-negara Arab kan, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan, selepas sahaja imam memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah kan, maka tak ada doa selepas sembahyang jenazah. Sebab apa? Sebab sembahyang itu adalah doa kan. Cuma menjadi kelaziman kepada masyarakat Melayu, lepas bagi salam ada doa. Bagi saya tak apa lah kan. Tapi al-aslunya memang itulah doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk si mati. Doa yang ada dalam sembahyang jenazah. Okey. Amma as-salatu fil istilah syar'i, adapun sembahyang dari segi istilah syarak, fahiya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bi takbiratil ihram wa muqtatamatun bit taslim. Fahiya aqwalun, bacaan-bacaan tertentu. Kita baca Allahu Akbar, bacaan. Kita baca doa iftitah, bacaan. Kita baca Al-Fatihah, bacaan. Kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, bacaan. Kita baca Rabbil Fili, bacaan. Kita baca kunut, bacaan. Kita baca tahiyat, bacaan. Dan kita bagi salam pun bacaan. Itu dipanggil aqwalu maksusah. Wa af'alu maksusah, dan perbuatan-perbuatan tertentu. Kita berdiri, qiyam, kita rakaat, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita duduk tahiyat akhir. Itu semua dipanggil perbuatan-perbuatan tertentu. Muftatahatun bi takbiratul ihram, bermula dengan takbiratul ihram, wa muqtatamatun bit taslim, dan berakhir dengan salam. Itulah sembahyang. Jadi sembahyang ini dari segi bahasanya doa. Sebab itulah kalau kita ada sembahyang seorang diri ataupun sembahyang berjamaah, maka dalam sembahyang itu sebenarnya ada tempat-tempat untuk kita nak doa. Yang pertama, Nabi kata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru doa. Keadaan yang paling hampir kepada Tuhannya adalah ketika mana seseorang itu sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa. Jadi ketika mana kita sembahyang sunat tahajud contohnya, sujud yang terakhir tu kita doa di dalam sujud kan. Yang kedua, doa dalam sembahyang adalah doa selepas kita membaca tahiyat akhir. Innaka Hamidum Majid, kita baca doa, barulah kita bagi salam. Kita akan belajar nanti apakah doa selepas tahiyat akhir. Okey. Lis-salati makanatun 'azimatun la tasilu ilaiha ibadatun ukhra. Sembahyang ni mempunyai kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling istimewa, kedudukan yang paling besar
yang tidak ada ibadat lain menyamai kedudukan sembahyang 5 waktu. Haitsu tu'addu amudaddin, kerana sembahyang adalah dianggap sebagai tiang agama, kan? Kalau kita tengok dalam Masjid Lundan ni pun, berapa tiang yang ada? Berapa tiang yang ada? Banyak, kan? Kalau kita pergi Masjid Nabawi, pernah tak orang pergi bilang berapa banyak tiang di Masjid Nabawi? Banyak, kan? Kalau Masjidil Haram, memang banyak. Saya tak ingat berapa bilangan dia. Saya tak sempat kaji nanti. Maknanya bangunan yang tak ada tiang tak akan terbina. Seorang Muslim yang mengaku Muslim, tak ada sembahyang, tak ada tiang. Tak ada tiang, tak ada agama. Allazi la yatimmu wa la yaktamiluddin illa bihi. Kerana orang yang tidak ada tiang tidak akan sempurna, tidak akan sempurna agamanya. Tidak akan sempurna agamanya kecuali dengan menunaikan sembahyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ra'sul amri al-islam, kepala segala sesuatu adalah Islam. Wa amuduhu as-salatu, tiang kepada agama adalah sembahyang. Wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan kemuncaknya adalah berjihad fi sabilillah. Nak cerita pada kita yang bahawa tiang agama itu adalah sembahyang 5 waktu. Wal abdu la yanbaghi lahu an yajhala amra dinihi wa amra salatihi. Seseorang itu tidak sepatutnya dia jahil beragama. Jadi kalau tak mari dengar, tak mari belajar agama, macam mana dia nak tahu beragama? Siang hari sibuk dengan bekerja, malam hari rehat dan tidur. Siang hari sibuk dengan bekerja, malam hari tidur dan rehat. Itulah rutin kehidupan dia. Tak ada masa nak luangkan masa nak belajar agamanya, mendengar melalui videonya, membaca buku agama. Tak ada. Maka tak sepatutnya seorang Muslim jahil beragama, jahil bersolat. Fa inna hadzal amra la yajuzu abadan. Jahil ni suatu perkara yang tak sepatutnya berlaku pada diri seorang Muslim. Balil ilmu bis salati wa bi arkaniha wa bi ahwaliha min al wajibat. Bahkan mengetahui sembahyang itu sendiri, rukunnya, keadaannya, merupakan suatu perkara yang wajib. Hatta yastati' al-insanu an yu'addiya fardallahi ta'ala wa huwa 'alimun bihi mudrikun lima yu'addihi. Sehinggalah seseorang itu mengetahui apa yang dikerjakan sembahyang 5 waktu ini, menunaikan fardu Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan yang dia tahu. Dalam keadaan dia tahu apa yang dia kerjakan. Kita tak nak Allahu Akbar sampai akhir tak tahu apa itu sembahyang. Lepas ni kita akan bincang apa maksud takbiratul ihram, apa maksud doa iftitah, apa maksud itu dan sebagainya dalam sembahyang kita sendiri. Dipanggil al-as'ilah wal ajwibah anis salati. Soalan dan jawapan berkaitan dengan sembahyang 5 waktu. Mungkin kadang-kadang kita tidak mendalami apa itu takbiratul ihram, apa maksud dia, apa itu doa iftitah, apa maksud dia, apa itu tahiyat akhir, apa maksud dia, kan? Jadi apabila kita belajar, kita lebih tahu dan sebagainya. Okey, soalan yang ketiga, mata furidat as-salawatul khamsu, bilakah sembahyang 5 waktu ini difardukan? Furidat as-salatu 'alal muslimin fi Makkah al-Mukarramati qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Wa qad furidat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wal Mi'raj. Furidat as-salatu 'alal muslimin fi Makkah al-Mukarramah, difardukan sembahyang ke atas umat Islam di Makkah al-Mukarramah, dan bukannya di Al-Madinah al-Munawwarah, tapi di zaman Makkah. Qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Madinah. Wa qad furidat ala Rasulillah alaihi salatu wassalam lailatul Isra wal Mi'raj, dan sembahyang ini difardukan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan juga Mi'raj. Kalau kita tengok ibadat haji difardukan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Fardu puasa difardukan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Fardu zakat difardukan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tapi fardu sembahyang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima fardu sembahyang, dan bukan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Itu menunjukkan kepada kita bahawa sembahyang ini memang suatu perkara yang sungguh istimewa. Okey. Soalan yang keempat, ma huwa awwalu ma yus'alu anhu al-mar'u yawm al-qiyamati? Apakah perkara pertama yang akan ditanya terhadap seseorang itu pada hari kiamat? Dalam banyak-banyak amal ibadat ni, apakah amalan yang pertama yang akan disoal di hari akhirat? Awwalu ma yus'alu anhu al-mar'u yawm al-qiyamati as-salatu. Perkara pertama yang akan disoal di hari akhirat terhadap seseorang itu adalah sembahyang 5 waktu. Fa in sahhat salatuhu faza. Sekiranya sembahyang dia itu okey, maka dia adalah orang yang mendapat kejayaan. Wa illa, kalau tidak, faqad khasira khusranan mubina, maka dia telah mendapat kerugian yang paling nyata. Okey. Apa dalil dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihitung, yang akan dihisap seseorang itu pada hari kiamat daripada amalan dia adalah sembahyangnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Sekiranya sembahyang itu okey, ada di sembahyang, maka dia telah mendapat kejayaan. Wa in fasadat, kalau dia bukan jenis orang yang sembahyang, faqad khaba wa khasira, maka dia telah mendapat kecelakaan dan dia telah mendapat kerugian. Jadi maknanya hari akhirat ni Allah Ta'ala jemput kita untuk nak disoal dia apa ni, dihitung segala amalan kita. Perkara pertama yang akan dihitung adalah sembahyang 5 waktu. Ada sembahyang, amalan lain diterima. Tak ada sembahyang, amalan lain ditolak. Okey kan? Soalan yang kelima, hal yajuzu tarkus salati fi ayyi hal? Adakah boleh kita meninggalkan sembahyang dalam keadaan tertentu? Inna as-salata la tasqutu 'anil muslimi fi ayyi halin min al-ahwal. Sesungguhnya sembahyang tak pernah jatuh kewajipan dia terhadap orang Islam dalam semua keadaan. Tak pernah jatuh. Kalau orang Melayu kan sakit sikit tak sembahyang. Ada kawan saya tu dia duduk mengajar di KL, dia mengajar di pusat pengapa cuci pinggan ni, dialisis kan. Dia tanya pakcik-pakcik pakcik-pakcik tua. Dia tanya, pakcik-pakcik ni sembahyang ke tak? Dia kata tak. Sebab apa? Sakit. Ya Allah Tuhanku. Maknanya orang Melayu dah sinonim dengan dia, sakit tak sembahyang, sakit tak sembahyang. Sedangkan sembahyang ni walau dalam keadaan amalan sekalipun adalah wajib. Fahiya wajibatun 'alal maridi was salim. Sembahyang adalah wajib ke atas orang yang sakit dan orang yang sihat. Wa 'alal musafiri wal mukim, dan orang yang musafir dan orang yang tak pergi mana-mana. Wa 'alal khaifi wal amin. Sembahyang juga wajib ke atas orang dalam keadaan yang takut. Katakanlah tengah pergi takut pun wajib. Wal amin, dan orang yang dalam keadaan aman. Wa madama aqlul insani hadiran fahuwa mutalabun bi ada'is salati. Selagi mana akal manusia berfungsi, maka dia wajib menunaikan sembahyang, kecuali orang tu dah gila. Kalau gila memang tak wajib lah. Ataupun orang tu dah nyanyuk, tak wajib lah. Selagi mana akal berfungsi, kalau tak mampu berdiri boleh duduk, kalau tak mampu duduk boleh berbaring, kalau tak mampu berbaring boleh sembahyang mengikut keadaan yang termampu. Hatta menggunakan kelopak mata pun boleh. Sebab selagi mana akal berfungsi, maka sembahyang adalah wajib. Wa amma fi hali ajzihi 'anil taharati aw 'an istiqbalil qiblati. Adapun orang yang tak mampu berwuduk ataupun orang yang tak mampu menghadap kiblat, katakanlah dia ni aksiden, cedera seluruh tubuh, tak mampu menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Orang yang berada dalam keadaan yang penerbangan, kapal terbang kan, tak mampu nak menghadap kiblat, lain cerita dia. Fahazil a'zaru wa ghayruha la tubihu lahu tarkas salati.
Orang yang dalam keadaan yang keuzuran tadi tak mampu menggunakan air untuk berwudu ataupun tak mampu nak menghadap kiblat, keuzuran tadi tidak mengharuskannya meninggalkan sembahyang. Bal yusalli kaifa mastata'a, bahkan dia hendaklah sembahyang mengikut keadaan yang dia termampu. Okey. Soalan yang ke-6, ma hiya aksarul faraidi allati zukirat fil Quran? Apakah fardu yang terbanyak yang disebut di dalam Al-Quran? Dalam banyak fardu tu, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan zakatnya, dengan sembahyangnya, jika dibandingkan apakah fardu yang terbanyak disebut di dalam Al-Quran? Inna salata hiya aksarul faraidi zikran fil Quranil Karim li'annaha amudul Islam. Sesungguhnya sembahyang adalah fardu yang paling banyak yang disebut di dalam Al-Quranul Karim kerana sembahyang merupakan tiang kepada Islam. Wahya rukun tsani min arkanil Islam, dia merupakan rukun yang kedua daripada rukun Islam yang 5. Fala yaqbalullahu minal abdi zakatan wala hajjan wala siyaman idza taraka as-salata. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadat zakat seseorang itu, ibadat haji seseorang itu, ibadat puasa seseorang itu apabila dia meninggalkan sembahyang 5 waktu. Katalah dia ni tak sembahyang tapi puasa Ramadan cukup. Dia tak sembahyang tapi dia pergi haji. Dia tak sembahyang tapi dia menunaikan zakat. Maka fala yaqbalullahu minal abdi zakatan wala hajjan wala siyaman idza taraka as-salata. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang yang meninggalkan sembahyang itu, zakatnya, hajinya dan puasanya, sebab tidak ada tiang. Tidak ada tiang kan. Okey. Soalan yang ke-7, ma hikmatu masyru'iyyatis salat, ma hikmatu masyru'iyyatis salati? Apakah hikmat sembahyang disyariatkan? Faradallahu subhanahu wa ta'ala as-salata lil adidi minal hikam. Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan sembahyang ini kerana banyak hikmat-hikmatnya. Wa minha ma ya'ti, di antaranya adalah berikut. Yang pertama, awalan, as-salawatul khamsu tuzhibuz zunuba kama yuzhibul ma'u al-awsakha. Sembahyang 5 waktu ini menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan kotoran. Kata-kata sebagaimana setelah kita bincangkan, kita pakai baju kita kotor, kita basuh dengan air. Kita melakukan dosa, kita sembahyang 5 waktu. Macam itulah umpamanya. Maknanya sembahyang 5 waktu ini penghapusan kepada dosa-dosa kecil. Baju yang kotor dapat dibersihkan dengan air. Itulah fungsi sembahyang 5 waktu. Okey. Sanian, yang kedua, as-salatu tuslihu a'mal al-insan. Sembahyang dapat membentuk peribadi yang baik. Orang yang sembahyang tak boleh mencuri. Orang yang sembahyang tak boleh mengumpat. Orang yang sembahyang tak boleh berzina. Orang yang sembahyang tak boleh buat kacau bilau. Orang yang sembahyang tak boleh berdusta. Itu dipanggil sebagaimana yang Ta'ala kata, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang akan mencegah daripada kemungkaran dan kejahatan. Kalau disembahyang tapi bercakap bohong, bermakna sembahyang dia ada masalah. Dia sembahyang mencuri. Lepas dia kata lepasnya kita curi lah lepas sembahyang, bermakna sembahyang dia itu tidak berfungsi. Maka inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sembahyang yang benar-benar sembahyang adalah sembahyang yang dapat mencegah daripada kemungkaran dan kejahatan. Okey. Yang ketiga, sadisan, as-salatu min ajallil ibadati allati yatahaqqaqu biha dawamu zikrillah ta'ala wa dawamul ittisali bihi. Sembahyang merupakan ibadat yang paling agung, yang dengannya kita dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita tengok lepas Zuhur duduk sekejap Asar, lepas Asar duduk sekejap Maghrib, lepas Maghrib duduk sekejap Isyak, lepas Isyak duduk sekejap, lepas bangun tidur Subuh, lepas Subuh, lepas sembahyang Duha ke apa duduk sekejap Zuhur, kan? Maknanya sembahyang ni, sebab itulah dia mengkali sehari semalam ni supaya manusia tidak lalai.
Bayangkan kalaulah sembahyang itu satu waktulah satu hari kan, maka manusia memang lalai. Sebab itulah sekejap Zuhur, sekejap Asar, sekejap Maghrib, sekejap Isyak, lepas tu sejak Zuhur balik kan. Maknanya begitulah keadaan supaya kita ini sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ketiga. Rabi'an, yang keempat, as-salatu tu'addu min tamamil ta'ati wal istislam lillahi wahdah la syarikalah. Sembahyang dianggap ketaatan yang sempurna. Istislam. Apa makna istislam? Dia, kalau kita tengok perkataan Islam tu apa? Islam tu asal daripada perkataan aslama yuslimu, Islam, muslim. Aslama fi'il madhi, yuslimu fi'il mudhari', Islam masdar, muslim ismu fa'il. Kan bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman muslim, makna dia penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni merasa beruntung sangat, merasa bertuah sangat kerana kita dikurniakan Islam. Islam itu maknanya kita ikut apa yang Allah Ta'ala telah tentukan dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat Allah Ta'ala dah tentukan gini. Dalam bab muamalat Allah Ta'ala dah tentukan gini. Dalam bab munakahat, perkahwinan, Allah Ta'ala dah tentukan gini. Itu dipanggil Islam. Islam itu maknanya penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Khamisan, yang kelima, as-salatu nurun li sahibiha fid dunya wal akhirah. Sembahyang merupakan nur, cahaya kepada si pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Yang ke-8, ma makna salatu nur? Apa maksud sembahyang itu adalah nur? Waqad akhbara alaihi salatu wassalam annaha nurun lil 'abdi wa qala was-salatu nurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa sembahyang itu adalah nur. Maka Nabi kata was-salatu nurun, sembahyang itu adalah nur, cahaya. Fal aslu anna al-insana khuliqa fi zulmatin. Pada asalnya manusia ni diciptakan dalam keadaan yang gelap gelamat. Cuba kita bayangkan ketika mana kita berada dalam perut ibu. Gelap tak? Memang gelap gelamat, tak nampak apa kan. Sebab itulah ketika mana kita dilahirkan, kita dipotong tali pusat. Tapi tali pusat dipotong tu akan kekal di pusat kita ni sampai bila-bila. Betul? Menandakan bahawa kita pernah berada dalam perut ibu dan kita diberi makan melalui saluran tersebut. Maknanya nak cerita pada kita ni bahawa ada manusia yang manusia yang memang sangat berjasa kepada kita ketika mana kita mula-mula diciptakan. Tak lain tak bukan ibu kita sendiri. Itu tujuan. Kalau kita tengok pusat ni, kita nampak rupa-rupanya aku pernah berada dalam perut ibu dan aku makan makanan untuk hidup melalui saluran yang ibu aku salurkan makanan tersebut. Okey. Jadi al-aslu anna al-insan khuliqa fi zulmatin. Asal makna manusia ini diciptakan dalam keadaan yang gelap. Fahuwa bihajatin mutawasilah ila nurin yaltamisu bihi ma'alim as-sayri ila Allah azza wa jalla. Dan manusia ni sentiasa berhajat kepada nur, kan, supaya dia ni dalam perjalanan dia itu sampai kepada menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak ada nur tak nampak jalan agama, kan. Orang yang ada nur nampak jalan agama. Wa min rahmatihi subhanahu wa ta'ala bi ibadihi an arsala lahum masabih. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala utuskan kepada manusia ni cahaya. Apa maksud dia? Allah Ta'ala utuskan pada Rasul, itulah cahayanya. Allah Ta'ala utuskan kitab-kitab yang diturunkan, itulah cahayanya. Wa anzala fihim anwaran, diturunkan kepada manusia ini cahaya. Liyasluku sabilal wusuli ilaihi, supaya dengan cahaya tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya, kepada nur iman. Okey. Fakaifa yatawassaru fakaifa yatasawwaru ahadun 'aishan bila nur. Bagaimana seseorang itu dia boleh hidup tanpa cahaya? Tak mungkin, kan? Au baitan bila nur. Katakanlah rumah kita ni
tak ada lampu, tak mungkin boleh hidup. Kata masjid kita ni tak ada lampu, tak mungkin boleh hidup. Aw markaban bila nur, kita naik kereta malam-malam, lampu tak ada, tak mungkin. Kita naik motor malam-malam, tak ada lampu, tak mungkin. Aw turuqan bila nur, ataupun jalan raya tu gelap gelemat, tak ada lampu. Dalam motor kita tak ada lampu, jalan tak ada lampu, kereta kita tak ada lampu, tak mungkin. Dia kata, kam yastaghriqu ahaduna min al-waqti liyaqta'a tariqahu min baiti ila amali wa laysa ma'ahu nur. Daripada rumah kita nak pergi tempat kerja malam, tak ada lampu, kan? Macam mana nak boleh sampai ke tempat kerja? Ana ajzimu anna al-amra ghayatan fi as-su'ubah fala ta'ma lil hayati bila nur yahdi wa yarshud. Bagi saya, dia kata, pencermin dia kata, memang kalau tak ada cahaya ni, memang kehidupan yang sungguh susah, sungguh sukar, maka tak ada kemanisan hidup tanpa cahaya. Okey. Fa iza kana hadza fi sya'nil wusul ila maqasidid dunya, kalau itu berkenaan dengan kehidupan dunia, fama baduka biman yaqsudul wusul ila Allah taala fi dunya wal akhirah. Bagaimana orang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat kalau tak ada cahaya? Cahaya itu maksudnya iman, kan? Kita boleh datang ke masjid ni kerana ada nur. Kita boleh datang ke masjid ni kerana ada cahaya, kan? Sebab tu kita tengok hidayah ada dua. Yang pertama, hidayah yang kita tahu tu orang di masjid Islam kerana ada hidayah. Sebagaimana yang berlaku di Qatar baru ni, kan, masa majlis pembukaan perasmian Piala Dunia tu, kan, seramai 500 orang memeluk Islam kerana majlis tersebut, kan. Jadi maknanya kita tengok itu yang pertama, hidayah. Yang kedua dipanggil hidayah taufik. Taufik ni Allah Ta'ala bagi kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Kita boleh sampai ke masjid ni kerana ada hidayah taufik. Okey, maka di sini dia kata fas-salatu nurun fil wajhi wa nurun fil qalbi wa nurun fil qabri wa nurun fil hasri. Fas-salatu nurun fil wajhi, sembahyang adalah nur, adalah cahaya dalam wajah. Kalau kita tengok orang tu, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu, kan, wajah dia memang wajah yang bercahaya, berseri, dibandingkan dengan mereka yang tak sembahyang 5 waktu. Kita tengok wajah dia, kan, ya Allah Tuhanku, memang kita nampak ya Allah tak ada nur dalam wajah dia. Wa nurun fil qalbi, orang yang menjaga sembahyang ni, yang pertama ada nur di wajahnya, yang kedua ada nur dalam kalbunya, wa nurun fil qabri, ada nur dalam kuburnya. Kan kita tengok dalam kubur ni suatu tempat yang gelap gelemat, tapi orang yang sembahyang ada nur, terutama orang yang menjaga sembahyang subuh berjamaah. Ada sahabat datang dalam keadaan gelap gelemat, maka dijanjikan dalam kubur nanti ada cahayanya. Wa nurun fil hasri, dan ada nur di mahsyar nanti. Maknanya orang yang menjaga sembahyang ini nurun fil wajhi, cahaya dalam wajahnya. Wa nurun fil qalbi, ada cahaya dalam hatinya. Wa nurun fil qabri, ada cahaya dalam kuburnya. Wa nurun fil hasri, dan ada cahaya di mahsyarnya. Okey, kesimpulan boleh kita buat pada malam ini. Yang pertama, kita tahu bahawa kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di sana. Sebab apa di sana? Sebab kehidupan dunia ada kematian, kehidupan akhirat tak ada kematian. Okay. Yang kedua, pentingnya kita mengetahui agama kita ini melalui perkara-perkara seperti ini, dipanggil apa? Soal dan jawab dalam bahagian agama. InsyaAllah saya akan cuba susun, cuba fikir apakah benda-benda yang perlu kita tahu dalam agama kita, sama ada dalam bentuk ibadat, dalam bentuk muamalat, dalam bentuk menakahat. Saya cuba bawa soalan dan jawapan apa yang kita kaji dalam karangan-karangan dikarang oleh ulama-ulama kita dalam bahasa Arab. Saya akan cuba nukilkan untuk kita mendapat kepentingan bersama, insya-Allah. Idza aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.